Apabila kementerian menyebut tentang keberanian anggota tentera untuk memberikan undi dalam undi pos ini, saya terbaca apa yang dilakarkan di dalam akhbar berhubung dengan pengakuan yang telah dibuat oleh Sarjan Abu, mengatakan dia sendiri yang telah mengundikan kepada anggota tentera di dalam 2 pilihan raya umum yang telah lalu semasa dia menjadi seorang sarjan di Port Dickson Negeri Sembilan. Jadi apakah ini merupakan salah satu daripada bentuk penginayaan yang telah dilakukan terhadap anggota tentera kita yang menggambarkan bahawasanya keberanian mereka itu telah diambil alih oleh orang lain dengan mengundi pos untuk mereka, mengundikan untuk mereka, dan tidak membenarkan mereka itu mengundi sendiri walaupun kepada pembangkang dalam masa pilihan raya tersebut. Pesan daripada Kementerian. Ya, terima kasih sahabat saya daripada Pendang. Itu adalah di antara beberapa isu yang kita telah buktikan, ya. Kita buktikan bukan dengan hearsay, bukan dengan kita dengar fakta-fakta di tepi jalan kemudian kita bawa sebagai hujah, tapi semuanya kita dokumenkan dan kita serahkan kepada pihak SPR. Dan sebagai contoh, 253 nama yang bertindih yang terdapat dalam senarai undi pos di bahagian Penang, kita kemukakan, kita bawa dalam perbincangan dengan SPR. Ada 2 kad pengenalan, satu kad pengenalan tentera dan satu lagi kad pengenalan awam, yang ini membuka ruang kepada berlakunya manipulasi dan penyelewengan dalam sistem undi pos ini. Ini hasrat kita, dan kalau semuanya berjalan dengan baik besok, sama ada pihak BN akan mendapat undi lebih besar ataupun kita, saya rasa itu bukan masalahnya, tetapi yang penting ialah perjuangan kita untuk membebaskan dan memberikan hak dan memertabatkan peranan yang dimainkan oleh angkatan tentera. Itu adalah keutamaan bagi kita dalam perjuangan kita menegakkan demokrasi dalam tanah air kita. Ya, pengurusi federal penjelasan. Oh, ya. Itu yang betul. Terima kasih. Saya nak tanya sikit saja. Apa kena mengenanya dengan undi pos dengan ini, apa nama ni? Carilah masa lain nak bercakap hal tu. Ya, tapi dah jadi naik presiden. Pas. Cakap macam-macam dulu juga lagi. Sorry ya. Saya rasa Datuk Betul, rakan saya daripada Parti Salak ni, dia tak ikut perbahasan pada awal. Ini rang undang-undang tentang bagaimana lagi segi falsafah dan rohnya kita nak memertabatkan anggota keselamatan kita. Ini isu roh ni orang yang dah mati. Jadi saya teruskan. Ya, teruskan ya, Wan. Baik. Isu yang kedua, Datuk Betul, adalah saya ingin membawa beberapa catatan sejarah yang telah menjadi suatu lingkaran ataupun yang telah ditulis dengan darah, dengan air mata oleh anggota-anggota keselamatan kita. Saya telah mengadakan pertemuan dengan keluarga yang berkenan ini lebih kurang 5 tahun yang lalu, iaitu seorang anggota keselamatan yang paling akhir selamat dalam tragedi Bukit Kepong. Ini adalah fakta sejarah. Kita tahu peristiwa Bukit Kepong, ada individu yang mendokumenkan filem ini, dan kita tahu bagaimana kejadian itu berlaku. Tapi anggota polis yang paling akhir ini, kalau kita melihat dan mendengar cerita-cerita mereka, apa yang mereka dapat, bukan mereka tidak dapat, saya cuba untuk menjadi pembahas yang paling objektif, insya-Allah. Bukan mereka tidak dapat, tetapi berdasarkan kepada pengorbanan mereka, situasi yang mereka hadapi pada waktu itu, dan saat-saat akhir, hari-hari terakhir mereka menjalani kehidupan ini tidak setimpal dengan apa yang mereka dapat. Kalau kita bercakap tentang jasa mereka, kalau kita bercakap tentang pengorbanan mereka, dan kalau kita menghayati bagaimana keadaan dan suasana yang begitu getir pada waktu itu, jadi saya
sangat kesal sekiranya jangan ini berlaku lagi kepada anggota-anggota keselamatan kita yang yang ada pada hari ini. Jadi saya merasakan dengan walaupun kita bersetuju untuk meminda rang undang-undang ini di atas matlamat, di atas perkara-perkara yang kita boleh hubung kaitkan dengan rang undang-undang ini. Jadi saya merasakan bahawa wajar bagi pihak kerajaan untuk melihat secara keseluruhan, secara holistik, tidak kepada satu-satu individu sahaja. Bukan macam pemikiran Pasir Salak, bila nak bahas tentang rang undang-undang ini saja, tak boleh yang lain. Ini tak boleh lah. Jadi saya merasa kita perlu melihat secara keseluruhan tentang jasa anggota-anggota keselamatan kita ini. Yang ketiga, Datuk Yang Dipertua, saya ingin menyatakan di sini bahawa saya telah mengemukakan perkara ini sewaktu saya mengadakan kunjung hormat saya kepada Ketua Polis Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur lebih kurang 2 tahun yang lalu, di mana saya telah membawa satu isu yang saya tidak mendapat satu jawapan yang begitu meyakinkan. Kenapa? Apa masalahnya? Kerana kalau kita melihat ramai anggota-anggota keselamatan kita, terutama yang berpangkat rendah, sama ada mereka polis ataupun mereka tentera, kenapa mereka ini tidak boleh mendapat gelar-gelaran Datuk Seri ini? Kenapa pihak kerajaan tidak boleh menganugerahkan darjah-darjah ini kepada mereka? Syahrukhan boleh, celah sedikit, artis boleh. saya nak mencelah tentang penggunaan datuk ni dibangkitkan tidak ada pegawai yang berpangkat rendah untuk diberi. Bagaimanakah kerajaan di Kedah, di Kelantan, adakah memberi dah gelaran datuk ni kepada yang berpangkat rendah ni? Sebab biasanya datuk tu datang daripada kerajaan. Terima kasih. Tak apa, Kedah, Kelantan itu urusan kami, insya-Allah. Urusan kami. Tapi saya nak berbahas ini dalam konteks yang besar, ya, dalam skala yang lebih besar, ya. Baik, ini tugas kerajaan pusat. Ini tugas negara untuk kita mengiktiraf anggota-anggota keselamatan ini, ya. Jadi saya nak menjurus balik pada hujah saya tadi bahawa apa masalahnya? Adakah kerana dia pada waktu itu memberikan alasan susah nanti line of command, nak tabik tak nak tabik? Ini bukan masalah tabik menabik. Ini masalah penghargaan kita. Artis kita boleh bagi datuk, itu tak ada masalah. Bukan saya mempertikaikan peranan artis. Jadi saya merasakan perkara ini perlu untuk kita fikirkan bersama, dan bagaimana pengiktirafan ini harus kita berikan. Dan kadang-kadang kita melihat anggota yang berpangkat rendah ini yang mereka kadang-kadang kehilangan anggota, ada di kalangan mereka yang terbunuh dan seumpamanya. Kita rasa kita perlu memberikan pengiktirafan kepada mereka. Silakan. Jelasan berkaitan dengan penganugerahan pingat darjah kebesaran ni, yang Muhammad setuju tak bahawa kita kena letakkan satu kategori bahawa perasuh tak boleh bagi pingat apa pun, Tan Sri pun tak boleh bagi, kalau bagi pun kena tarik balik. Setuju tak? Itu satu SOP yang boleh kita guna pakai, dan insya-Allah kerajaan perlu memberikan nasihat yang betul kepada raja-raja Melayu kita dalam memberikan penganugerahan ini, supaya martabat penganugerahan itu bukan satu yang orang kata dengan izin mockery, menjadi satu bahan gelak ketawa yang orang lain boleh mentertawakan kita. Dan saya rasa ini penting untuk kita fikirkan bersama. Bukan untuk memberikan pengiktirafan itu satu yang spontaneous, yang impromptu, menamakan Port Dickson sebagai bandar tentera darat. Saya rasa dalam pemerhatian kita, contoh bandar tentera ini adalah Sandhurst di UK. Sandhurst. Jadi ada kriterianya, ada ciri-cirinya, dan bukan diban dalam satu hari, ya. Rome was not built in one day, dengan izin, ya. Ada ciri-cirinya, ada pembinaannya, ada sejarahnya, ada elemen-elemen sentimentalnya.
kenapa bandar itu dinamakan sebagai bandar tentera. Ini Port Dickson saya rasa lebih sinonim dan Kementerian Pelancongan telah berusaha dengan penuh gigih untuk memertabatkan Port Dickson ini sebagai bandar pelancongan. Tiba-tiba kita nak namakan sebagai bandar tentera. Ini tidak sesuai, kerana itu akan mengundang konotasi yang boleh menjejaskan Port Dickson sebagai bandar pelancongan bagi negara kita. Jadi Datuk Yang Pertua, itulah di antara perkara-perkara yang saya ingin bahaskan di sini, supaya dengan kita membahaskan undang-undang ini, kita akan melihat nasib, kebajikan dan masa depan anggota keselamatan kita ini benar-benar terbela, hak mereka dan apa yang sepatutnya mereka dapat diberikan sebagaimana yang dinikmati oleh rakyat biasa dalam negara kita. Terima kasih.